Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Kita teruskan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah azza jalaluh wa sama kamaluh wassalatu ala rasulillah tammat risalatuh wa hasunat sifatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Hafiz bin Haji Ahmad. Yang berbahagia Setiausaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, Timbalan Setiausaha Insinyur Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan Warga Kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kota seterusnya, para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dapatkan rasa kesyukuran dapat sama-sama kita meneruskan kelas Jom Mengaji kita pada malam ini. Alhamdulillah. Okey, seperti biasa Haji Mustafa. Minggu ni kita sambung talaki kitab ataupun kita ada buat talaki bacaan Quran. Surah-surah. Haji ada buat tanda. Ada tanda kah? Tanda kitab wajib tajwid tu, Ustaz. Okey, kita sambung tajuk lah. Tanda-tanda dalam Al-Quran tu. Okey, Haji catat di situ tanda yang kita belajar yang terakhir. Okey, saya sharekan dulu. Boleh buat persediaan, keluarkan buku catatan dan Al-Quran ya di hadapan kita. Stop video. Okey. Okey. Haji, catatan yang terakhir. Tanwin Tanwin. Last kali tanwin Tanwinu ittiba' iaitu tanwin tidak selari. Selesai dah Dah. Kita masuk tanda mim kecil. Okey, buat catatan boleh ambil gambar ataupun sediakan buku tulis untuk catat Tanda mim kecil. Okey, boleh ambil gambar dulu tu. Tanda mim kecil. Boleh ambil gambar dulu. Dah sudah Haji? Dah, Ustaz. Okey, kita teruskan rakan-rakan. Mim kecil ini pastikan tengok bentuk dia dulu. Dia ada satu mim yang dia satu ekor ke tepi, yang ni ekor ke bawah. Dia ada beza dua tu Ada beza tu tuan-tuan. Ada beza. Satu bentuk dia macam ni. Bateri habis pula. Sekejap Saya tengok. Satu bateri pula. Bentuk dia mim. Yang nanti saya tengah cas pen saya. Satu mim yang ekornya turun ke bawah. Satu lagi ekornya ke tepi begini. Dia begini. Besar sangat pula. Ekornya begitu. Okey. Ada yang ni bentuk dia berbeza. Fungsi dia berbeza. Jadi kita bincang yang ini. Ini. Padam dulu lah, takut keliru. Okey. Menunjukkan, kita terus menunjukkan hukum iqlab. Disebut hukum apa?
Iqlab. Iqlab. Dia tunjukkan hukum iqlab. Menunjukkan. Menunjukkan hukum iqlab. Okey. Okey, dia bagi contoh kat tu. Cuba lihat contoh tu, boleh ambil gambar. Boleh ambil gambar situ. Dah. Okey. Kita lihat dulu apa maksud iqlab tu. Okey, dah ambil gambar. Sebelum kita baca contoh ni, kita akan tengok apa maksud iqlab ni. Iqlab ni maksud dia tukar. Tukar apa? Tukarkan bunyi nun mati. Mana? Ni nun. Ni asalnya nun mati ni. Tukarkan bunyi nun. Kalau bunyi nun macam ni. Waman. Tu bunyi nun. Waman. Ni nun. Kalau mim, tukarkan kepada bunyi mim. Tukar kepada bunyi huruf mim. Itu maksud iqlab. Iqlab maksudnya tukar. Tukarkan apa? Tukarkan bunyi. Bunyi apa? Bunyi nun mati. Kepada bunyi apa? Bunyi mim. Jadi bibir kita, bila nak bunyi mim tu, bibir kita tu makhraj mim lah. Bukan nun lagi. Bibir kita tu seperti makhraj mim. Wa ma. Lepas ma. Wa ma. Bibir kita jadi makhraj mim. Dua bibir tu rapat. Wa ma. Gitu. Okey. Ini kan tunjuk muka lah. Saya kena paparkan muka saya. Okey, Haji nampak muka saya tak, Haji? Nampak tak? Ya ke nampak? Nampak. Nampak je Okey. Bibir. Tengok bibir saya. Wa ma. Okay. Lepas ma, satu harakat dulu tu, ma tu. Jangan. Nanti saya terangkan kesilapan yang dibaca oleh pembaca Al-Quran. Wa ma. Lepas ma, bibir tukar bunyi nun, iaitu makhraj nun kepada makhraj mim. Kalau nun macam ni. Wa man. Itu nun. Tukar pada mim. Wa man. Bibir itu jadi mim. Wa man. Berapa lama nak dia ada berserta dengung? Berapa lama nak begitu? 2 harakat. Ya, Haji ya? Berapa harakat, Haji? 2 harakat. 2 harakat. Ya, betul. Ikut saya baca keluarkanlah, kan nak baca tak nampak kalimahnya pula. Mana kalimah dia? Ni dia. Sikit. Tu, Haji. Saya tunjuk sini. Mana tunjuk ni? Okey. Wa man balagha. Cuba baca. Wa man balagha. Tak sama dengan saya baca tu. Tak sama dengan saya baca. Ni, tengah saya baca. Wa man. 2 harakat. Balagha. Cuba baca. Wa man balagha. Tak sama dengan saya baca tu. Kat mana yang tak sama tu? Cuba dengar sekali lagi ya. Wa man balagha. Cuba. Wa man balagha. Tak sama ni.
Dia, okey saya terangkan kat mana yang tak sama tu. Dekat mim. Okey. Wah. Tapi jangan risau, jangan segan, jangan risau sebab kesalahan ni majoriti orang buat. Tu masalahnya. Majoriti orang baca begitu. Kesalahan ni. Apa dia? Huruf mim. Ni, mim yang berbaris di atas. Ni, mim baris atas ni. Ni, di atas. Didengungkan sekali. Itu kesalahannya. Dibaca begini. Dibaca begini. Wa man man dibaca secara ikhtilas. Saya tulis kat sini ikhtilas tu. Boleh ke baca ikhtilas? Pada situasi ni tak boleh. Ikhtilas. Ikhtilas ni apa? Menyambar. Membunyikan sesuatu dengan secara menyambar. Boleh ke? Untuk situasi ni tak boleh. Tak boleh guna ikhtilas di situ. Tempat lain, ada imam baca secara ikhtilas di tempat lain. Tapi bukan di sini. Ikhtilas adalah satu kesalahan bila dibaca di sini. Iaitu disambar bunyi mim itu untuk tujuan dengung. Mana yang disambar tu? Ni. Mana yang disambar? Kejap. Ni yang disambar. Huruf mim yang pertama ni. Sepatutnya bunyi satu harakat hak dia. Satu harakat tak boleh kurang. Ikut saya. Ma. Ma. Tu satu harakat tu ya. Tak boleh kurang daripada itu. Satu harakat. Tapi bila kita baca terus, kenapa ramai yang tak baca bunyi satu harakat yang tadi tu? Ma tu hilang. Hilang bunyi ma. Dibaca begini. Wa man balagha. Ni ramai baca begitu. Sepatutnya kekalkan satu harakat pada mim baris atas, baru dengung. Mim baris atas tu jangan kacau, jangan dengungkan dulu. Letakkan baris atas. Ikut saya. Ma. Okey, sekarang ni lepas ma baru dengung. Baru tukar bibir kepada mim. Ma satu harakat. Ma. Itu. Cuba. Ma pertama jaga satu harakat. Ikut saya. Ma. Jangan ubah Yes. Baru jumpa. Okey. Itu yang saya maksudkan. Menyambar pada mim yang pertama tu jadi dia kurang satu harakat. Patutnya di satu harakat dikurang sebab kita terus masuk dengung. Wa ma. Nampak? Ma tu jadi ma. Tak sempat bunyi ma. Tak sempat. Kadar harakatnya kurang daripada satu harakat. Jadi satu kesalahan yang besar. Besar tu salahnya. Cuma bila orang tak tahu, dia rasa tak ada apa-apa lah kan. Dia rasa kecil. Tapi bila dah terang macam ni, salah besar. Sebab hak huruf mim berbaris di atas, dia mestilah dibunyikan di bibir. Keluar di mulut. Ma. Keluar mulut. Ma. Kan sengau di hidung. Jadi kalau sengau, wama. Kan sengau tu. Wama. Ada mulut, ada ke hidung bunyi sengau dia. Tak boleh. Mim kat bibir. Ma. Mulut. Ayuh. Okay. Kita boleh faham lah itulah Okay, sekarang kita baca habis. Wa balagha. Cuba. Wa ma Alright. Sila seorang-seorang baca, silakan. Siapa nak cuba dulu, sila. Cuba Ustaz. Haji, sila Haji. Ya. wa man balagha Ma tu kena jelas satu harakat je. Wa ma. wa man Letak satu harakat baru masuk. Wa man balagha. Ayuh, ahsanta. Lagi next. Ustaz. Ya, cantik je. Bagus. Saya Lagi. cuba Ustaz. Kita nak betulkan yang salah tu. Yang sebelum ni dah terbiasa silap. Okey. Sila. Wa man balagha
Sekali lagi. Wa man balagha. Ya, tak cukup tu satu harakat. Ma, bunyikan dulu. Ma. Ma. Dia Wa, bunyi mesti kekal begitu walaupun baca terus. wa ma balagha. Wa ma. Ma tu jangan masuk hidung lagi. Ma mulut. Ma. Wa ma Oh, naik. Baru naik. Puan terus dengung. Ma tu tak boleh terus dengung. Wa ma. Mulut dulu. Wa ma. Baru naik hidung dengung lepas tu. Cuba. Wa ma. Wa Ma. ma wa man balagha. Ma. Bunyi ma dulu. Wa ma. Wa man Bukan. Kalau wa ma. Bunyi ma tak ada dah. Kita nak dengar. Saya nak dengar bunyi ma. Bunyi tu kena ada satu harakat. wa man balagha. Wa ma. Bunyi ma dulu. Ma. Ma. Okey, sekarang puan ikut saya. Kita betulkan. Ma. Dia lambat dulu. Supaya kita tak nak dengung pada ma. Dengar. Ma. Cuba ma panjangan. Ma. Jangan sengau. Jangan ma. Dah sengau dah. Ma jangan sengau dulu. Jangan sengau. Ma mulut. Ma. Ma. Ni bunyi dia. Okey, lepas tu baru naik ke hidung. Dengar. Tengok saya buat. Ma. Baru naik hidung. Cuba. Ma. Macam tu. Baru jelas. Itu maksud. Itu dia yang katakan tukar tu. Tukar tu nun kepada mim. Tapi hati-hati sebab mim berbaris atas sebelumnya tu pun dia boleh terseret, didengungkan sekali. Itu kesalahan yang berat lah sebenarnya. Saya Rosak. cuba Ustaz dah. Jadi tu kita kena berlatih. Okey, apa pun tanya dah okey dah tu. Nanti buat latihan. Okey, terus. Siapa? Saya Ustaz. Cuba Ustaz. Ya, silakan. Wa ma balagha. Okey, dah betul. Nanti latih cepat sedikit. Wa ma. Wa ma balagha. Wa ma jangan dengung dulu. Wa ma. Wa ma balagha. Ikut saya. Ma. Yes, ni betul. Yang tadi sengau dah. Ma tu sengau. Okey. Wa Wa ma. ma balagha. Yes, betul. Macam tu cara dia. Okey. Ada lagi? Siapa yang nak cuba? Okey, sama-sama. Siapa mahu cuba sila. Rugi tak cuba ni. Sila cuba. Sila cuba. Siapa mau cuba lagi? Sila. Kita cuba lagi Ustaz. Sila Haji. Wa man balagha. Ayuh. Oh, Haji dah cuba tadi kan? Dah. Tak apa, cuba lagi sekali, tak ada masalah. Okey, siapa lagi nak cuba? Sila. Saya cuba Ustaz. Ya, silakan. Wa man balagha. Tak jadi. Tak jadi. Lagi sekali. Wa ma tu satu harakat. Ma. Wa man balagha. Dah jadi. Dah jadi. Nanti cuba naikkan. Wa man. Jangan lama sangat. Wa man. Lambat. Wa man. Itu kadar sepatutnya. Lagi sekali. Wa man balagha. Aywa, ahsanti. Terima kasih Ustaz. Tamam. Aywa. Ada lagi? Siapa mau cuba sila. Kita santai-santai je ni. Santai-santai sahaja. Santai-santai sahaja Haji Mustafa. Ustaz. Ada lagi nak cuba sila. Ada? Okey. Kalau tak ada, dah puas, kita sambung. Boleh sambung Haji? Boleh Ustaz. Sambung Alright. Sambung. Jadi, besarkan balik. Seterusnya, nombor 7.
Nampak tu lain macam. Nombor 7. Okey. Nombor 7 apa dia sebut tu? Tanwin. Apa maksud ni tanwin apa ni? Tanwin baris tanwin yang kedua. Okey, dengar baik. Tengok tu, baris tanwin kedua tu apa berlaku tu? Dia bertukar kan daripada baris asalnya kepada huruf mim. Okey, kita tengok situ. Menunjukkan apa dia kata? Hukum iqlab. Sama macam tadi iqlab, tapi yang ni tanwin. Yang tadi yang mula-mula tadi nun mati kan? Betul? Nun mati. Yang ni tanwin. Ustaz, tapi jarang nampak macam tu, Ustaz. Oh, Memang ada itulah. ikhlas. Jarang nampak tapi dia memang ada. Nak cerita dia ada. Jadi tu hari ni kita nak kenal dia lebih dekat. Nak tahu dia macam mana ni, apa fungsi. Cara baca tu yang penting. Baca macam mana ni, rupa gini kan. Sebab selalu tengok macam tak. Sebelum ni tak pernah jelaskan lagi kan yang ni kan. Betul. Setuju. First time ni. Jadi malam ni kita bincang khusus untuk yang itu. Okey, jadi sekarang sekejap mari kita tengok contoh. Okey, kita ambil ni. Okey, yang salah saya baca yang salah dulu. Yang majoriti orang baca, bukan satu orang dua orang majoriti. Itu sebab bila kita belajar ni kita jangan berhenti belajar. Kenapa jangan berhenti? Sebab mungkin ilmu tu belum habis lagi belajar dalam satu perkara asas. Yang saya ajar ni asas Ramai guru. Boleh kata berpuluh, beratus guru ajar asas. Saya sendiri tak jumpa guru ajar asas seperti yang saya terang ni. Tapi jumpa tak gurunya akhirnya? Akhirnya jumpalah. Nak cerita kena ramai guru. Tak semua guru ada ilmu yang saya terangkan ni. Yang ada diterang macam ni. Dia baca begini. Yang ni salah Yang ni salah. Yang banyak guru ajar begini, yang ini salah. Dengar saya baca. Sami'an. Itu salah. Yang tu salah. Okay. Allah, ada gangguan Sekejap Sekejap Okey. Yang tadi salah. Salah. Ya. Okey. Yang betul macam mana? Yang ni yang betul. Dengar baik-baik. Baris pertama ain itu dari tanwin 2 baris. Baris pertama tu adalah milik ain. Seperti yang saya baca sebelum tadi ni. Isu dia ain itu jadi mangsa dengung huruf selepasnya. Nak tukarlah pada mim. Jangan seret huruf sebelumnya masuk ke hidung untuk dengung. Tak boleh seret. Ain satu harkat. Dengar bunyi satu harkat. Ikut saya semua satu harkat. Keluar kat mulut. Impit tengah huruf. Okey, ni kita tunjuk ni. Bunyi lain. Bunyi yang saya tunjuk lain, yang bunyi baca lain. Yang saya tunjuk lain, yang bacanya lain. Tak apa. Saya kena tunjuklah, ya. Okey. Sini. Bunyi ain ni mana nak tegang kena ambil level lah. Letak level dulu. Bunyi ain tak boleh keluar kat hidung, Haji. Dia tak boleh bunyi macam ni. Tu kan sengau tu. Tak boleh ke sengau? Tak boleh. Ain tak boleh sengau di hidung. Habis saya seorang ke yang baca sengau? Tak. Majoriti orang Melayu. Majoriti orang Melayu bunyi ainnya bila dibunyi, dia masuk ke hidung dan bunyi sengau. Kenapa tak ada orang tegur? Sebab orang yang tak tegur pun bunyinya sama di hidung. Itu isunya. Habis guru saya tak tegur sebab gurunya pun bunyi di hidung.
Guru yang tegur saya Ain salah ni, Ain dia bukan di hidung. Dia bukan di hidung. Jadi pertama kali jumpa guru yang tegur tu, saya tanya yang betul macam mana? Bila nak buat tu pening kepala. Sebab susah cara dia buat. Sebab kita orang Melayu je. Orang Melayu, punca dia masuk hidung kenapa? Orang Melayu di dalam pertuturan bahasa Melayu, ejaan dalam bahasa Melayu, tidak ada satu perkataan atau huruf pun yang bunyi sama macam Ain. Tak ada. Jadi bila tak jumpa bunyi tu, guru pun orang Melayu juga, dia bunyikan kat mana? Kat Hidung. A, I, U. Tu sengau je. Cuba Haji, saya guna sengau tu pada huruf ba. Ba ni orang Melayu tak ada masalah. Saya sengaukan ba. Ba, bi, bu. Salah tak Haji bunyi dia? Salah. Bunyi pun pelik. Sebab orang Melayu tak ada masalah huruf ba. Masalah Ain. Ain disengaukan. Jadi, macam mana cara nak mengesan? Sekarang kita kesan sama-sama. Sekarang Haji kat rumah. Puan-tuan di rumah. Cara nak kesan ni, tengok tangan saya. Sekejap, saya cuci dulu tangan saya. Tuan-tuan cucilah tangan tuan-tuan. Nak pegang hidung kan? Cuci hidung dulu. Letak tepi. Kebersihan jaga. Tengok Saya cuci sebab saya nak bersihkan tangan. Tutup hidung dulu je ni. Tutup hidung. Tutup. Okey. Bunyikan Ain baris atas. Kalau tutup hidung, nak bunyi Ain tak boleh. Maknanya selama ini Ain kita salah baca. Salah baca. Tengok saya tutup baris atas, bawah, depan. Nampak elok je bunyi. Tak ada masalah. Cuba semua tutup hidung. Bunyi Ain baris atas. Atas, bawah, hadapan. Satu, dua pula. Atas. Bawah. Depan. Tersekat dah kat hidung? Tak. Kiranya tersekat. Ada sekatan di hidung, maknanya bunyi Ain kita di hidung. Tapi kalau kita tutup hidung, bunyi banyak di mulut, keluar huruf Ain itu elok, maknanya betul. Tutup hidung. Itu dia bunyi Arab. Bunyi kearaban. Okey, sekarang bunyikan semua baris atas. Bawah. Dari depan. Okey. Dia ada isu juga ni Ain ni. Bila bunyi kat pangkal halkum, dia tak jadi Ain, dia di Hamzah. Memanglah tak naik hidung. Hamzah dia tak ada isu. Orang Melayu Hamzah ni dia tak ada isu. I, U. Memanglah tak ada masuk hidung sebab huruf Hamzah. Isunya huruf Ain, tengah halkum. Ini Ain. Ain. Hamzah tak masuk hidung. Tadi Haji Mustafa bunyi, itu bunyi Hamzah. I, U. Kita nak tekan, himpit suara tengah halkum. Cuba bunyi. Sekejap Okey. Ya, cuba jangan naik hidung. Cuba lagi sekali. 1, 2, 3. Lagi sekali. Okey, seorang-seorang. Cuba saya nak dengar. Sengau tak sengau? Saya cuba Ustaz. Itu Hamzah, Haji. Itu Hamzah. Masih Hamzah. I, U, Hamzah. Ain, himpit kat tengah hukum. Himpit tengah. Naik kat tengah sikit suara. Himpit kat tengah. Cuba. Okey, lagi sekali Haji. Masih bunyi Hamzah Haji. Okey, lagi sekali. Okey. Saya faham cara nak membunyikan Ain ni, dia ada teknik dia.
Tapi jangan kepala dia selepas bunyi kepala dia ain di awal baru masuk ke alif. Jangan kepala hamzah. Itu kepalanya ain, badan alif. Kepala ain, badan waw. Kepala ain, badan ya. Ya. Supaya tak naik ke hidung. Kepala ain, badan alif. Jadikan alif. Kepala ya, kepala ain, badan ya. Kepala ai, jadi ya. Kepala ain, badan waw. Kenapa? Itu teknik yang dibuat oleh orang Arab. Untuk apa? Untuk mengelakkan ain dia masa membunyikan tu dia ternaik ke hidung. Jadi dia keluar kat mulut terus. Dengan teknik mengikut laluan huruf mat. Apa laluan huruf mat? Alif, waw, ya. Rongga mulut, rongga kerongkong. Itu teknik dia. Okey. Sekali lagi, siapa yang boleh cuba? Silakan. Saya cuba Ustaz. Ya, silakan. Ain. A, I, U. Lagi sekali, kena buat lagi sekali. Nak dengar. Berubah-ubah tak? Jangan sampai berubah. Sekejap jadi, sekejap je. Okey, cuba sekali lagi. A, I, U. Itu bunyi di hidung I, U. Cuba tutup hidung, bunyikan. Sekali lagi. Tutup hidung. Tutup. Ada. Okey, bunyi. Sama macam tadi. A, I, U. Dia bergegar di hidung kan? Ya. Okey, macam mana ya? Macam mana nak bunyi ni Ustaz? Aduh. Kena belajar ain ni rasa ni. Okey. Kita belajar ain lah Tak boleh ni Kang. Ya. Buat catatan Buat catatan dulu. Okey, nak betulkan ain Sebab ain ni tak boleh dengung. Jadi bila dah awal-awal dah masuk hidung, jadi macam mana kan nak pisahkan a ni dengan mim kan. Jadi ain, okey saya ajar teknik dia. Rumah ain di tengah halkum. Kita buka rumah lah. Rumah ain dulu. Cari rumah dulu. Rumah ain tengah halkum. Mana rumah dia sini. Ini halkum. Ni ain. Duduk tengah ni. Duduk tengah. Okey. Tengah. Jadi dekat tengah ni tuan-tuan puan gunakan suara. Himpit suara. Huruf ain ini perlu dihimpit suaranya. Suara ain dihimpit dan baru dilepaskan. Suara ain tu keluar kat mana? Keluar sini, keluar di rongga mulut. Rongga mulut tadi tuan puan dia naik ke atas. Bila himpit dah betul himpit. Himpit betul tapi naik ke rongga atas ni daripada belakang. Kat hidung, naik hidung. Himpit. Himpit dah betul tapi bila lepas naik ke hidung. Tak boleh. Jauh beza tu dengan bunyi ain sebenar. Jadi himpit ni betul himpit. Okey, himpit. Lepasnya keluar kat mulut. Mulut. Okey, macam mana nak himpit dah betul. Bila lepas, nak turun ke mulut macam mana? Gabung dengan huruf dengan saluran. Gabung dengan bunyi huruf mad alif. Kalau baris atas. Ain baris atas. Okey. Gabung dengan huruf alif. Alif dia akan keluar melalui rongga mulut. Melalui rongga mulut ni keluar. Kepala ain. Jadi cara macam mana? Macam ni. Saya tulis. Tengok sini Ni ain. Baris atas. Kepala ain terus jadikan alif hujung dia. Alif keluar dekat rongga mulut. Kepala ain. Sikit je kepala ni himpit sikit di tengah hukum. Himpit sikit, kemudian bila lepas saja terus jadikan alif. Kepala ain jadikan alif. Lepas saja ain ni beratas terus masuk kepada alif. Cuba 1 2 3.
Alif dia tak sengau kalau kat mulut. Kepala je ain. Macam tu. Kepala ain kemudian jadi alif. Ini kita baca lambat tau. Memang dia pelik sikit bunyi sebab baru nak mencari. Kepala ain hujung alif. Cuba. Okey, kalau macam mana bunyi alif, kita ambil hamzah dulu. Ambil hamzah dulu dari atas. Cuba. Tak sengau kan? Yang mana alif? Yang panjang tu. Yang hamzah. Yang panjang tu huruf mat alif. Kita panjangkan 6 harakat alif ni. Cuba. Tak sengau. Bunyi panjang tu tak sengau. Bunyi panjang yang dikatakan alif huruf mat tu tak sengau pun bunyi dia. Jadi kita tukar kepala je. Tukar daripada hamzah tadi dari atas tukar pada ain. Himpit tengah halkum, himpit panjangkan guna huruf alif. Jangan letakkan hamzah di awal. Ni jadi ain dulu. Ain di awal baru sambung dengan alif. Cuba. Okey, mantap. Okey, Haji. Haji dulu. Okey, gila-gila. Seorang-seorang. Sila. Dia cuba Ustaz. Ya. Itu hamzah. Di awal hamzah tu. Kepala ain. Kepala bunyi ain. Kepala mesti ain. Okey, lagi sekali. Kepala ain. Kepala. Kepala ain. Dah. Cuba. Kepala. Okey. Kepala ain ni maksudnya tuan kena himpit suara. Himpit. Ada macam ni. Suara macam ni. Himpit tengah. Himpit bunyi. Himpit dia. Dia tak himpit, lepas saja. Sekejap, himpit macam ni. Himpit macam ni. Sekejap Sekejap. Betul saya kata dia ambil masa panjang sikit, kena tenang-tenang sikit. Sekejap Sini tengok sini. Tengok sini. Sekejap buka hutang. Ni sini pangkal halkum. Ni pangkal tadi. Ni pangkal. Sini hamzah, sini hamzah. Tahan suara, lepas suara. Tahan suara. Tahan. Dia memang bunyi dia macam tu sebab keluar daripada sini. Huruf ain dia jangan tekan sini, dia tengah. Ni pangkal, naik, ni tengah, sini. Ni halkum, ni ada halkum ni. Himpit. Tengok saya keluarkan Tengok mulut saya. Himpit guna tengah. Suara tu keluar daripada bawah ni. Dia keluar, himpit kat tengah. Buka depan balik. Suara jangan masuk hidung. Suara je. Suara yang dihimpit. Tak nak nafas. Nafas. Himpit kat tengah. Himpit. Latihan menghimpit. Yes. Himpit. Yang hujung tu ain. Itu himpit lah tu. Itu himpit lah tu. Okey. Okey, sorang-sorang dulu Ambil hamzah. Okey, hamzah di awal mati dengan ain dulu. Tengok saya buat di bawah, hamzah bawah. Himpit terus. Himpit. Suara tersekat-sekat himpit. Okey, cuba semua kita latihan dulu. Yes, himpit. Himpit kat tengah je. Bawah. Itu bunyi hamzah. Itu bunyi hamzah mati. Himpit kat tengah. Kalau himpit bawah dia bunyi hamzah. Himpit tengah. Ain kat tengah. Sikit lagi, masih hamzah lagi, mati hamzah.
Lagi sekali. Himpit tengah. Ha. Okay, lagi sekali. Hmm. Itu masih Hamzah je. Haji matikan Hamzah dengan Hamzah. Itu bunyi bawah ni. Dia bunyi bawah. Naik atas. Naik kat sini. Himpit ke atas sikit. Tu dah nampak tu. Dah ada dah. Berpeluh. Ni baru step pertama nak mencari. Ni mencari ain dulu ni. Okey, sekarang ni Haji. Okey, siapa boleh cuba? Cuba dulu kita sampai matikan ain dulu. Kena rumah. Siapa boleh cuba? Sila. Cuba Ustaz. Okey, silakan. Lagi. Okey, lagi sekali. Okey. Okey, jangan sampai masuk ke rongga ke hidung tu. Berhenti kat sini je. Berhenti kat sini saja. Jangan naik sampai ke atas. Sekali lagi, cuba. Seperti itu. Macam tu. Dah jumpa dah tu. Okey, lagi. Siapa nak cuba? Saya cuba Ustaz. Silakan. Silakan. Lagi sekali. Dah betul lah tu. Dah jumpa lah tu rumah dia. Ain. Ya. Ya, tu rumah dia. Dah jumpa lah rumah dia. Okey, itu baru step pertama Sebab yang mati ni dia agak mudah sebab kita tahan je terus kat situ. Sekarang nak lepaskan balik ni. Kita nak lepaskan balik. Kenapa? Nak lepaskan semula ain tu. Keluar tu kita nak dia pastikan dia keluar betul-betul kat mana? Keluar kat mulut. Jangan hidung. Okey, jadi kaedah dia macam ni. Saya ajar kaedah dia. Tadi bawah kan? Okey, dia berhenti sekat ni. Dia tak naik hidung. Sekarang kita nak lepaskan dia sebab nak bariskan atas. Ain baris atas Tadi, tengok saya buat teknik dia. Daripada bawah. Keluarkan balik. Yang dihimpit tu, jangan himpit terus. Himpit, lepaskan balik, keluar di mulut. Bunyi kat mulut. Okey, cuba. Susah sikit, susah sikit. Cuba dulu. Cuba. Jangan kalau Hamzah. Kepala ain. Ni susah sikit lah. Kepala ain himpit. Cuba. Kepala ain. Cuba. Siapa nak cuba lagi? Dia memang kena buat latihan lah. Memang kena buat latihan. Okey. Tutup hidung dia. Okey, dia macam ni. Memang saya akui memang bukan mudah. Bukan mudah. Okey, dengar baik. Saya bagi satu ayat yang akan lebih menenangkan kita. Dengar baik Dengar baik. Lebih menenangkan kita ayat ni. Bila Allah Ta'ala berkehendak untuk kita dapat terus. Faham tak maksud saya? Saya ulang sekali lagi Setelah kita berlatih, cuba, ada di kalangan kita yang dapat, ada yang tak dapat. Pegang dulu.
Okey. Pegang tu dulu. Ada yang dapat, ada tak dapat. Itu biasa. Dan sekiranya kita dapat, itu adalah apa? Adalah pertolongan dan pemberian siapa? Allah. Allah Ta'ala dia bagi kita faham kat situ. Itu sebab dalam belajar ni ada dua kategori orang supaya nak tunjukkan hebatnya Allah. Guru sama, tapi bila anak murid mengulang, ada di kalangan kita tadi baca betul, ada di kalangan kita belum betul lagi. Nak tunjukkan bahawa Allah Ta'ala tunjuk kat kita, tunjukkan nampak yang ni orang ni aku bagi faham, orang ni dia lambat sikit. Mungkin cuba lagi latihan dan akan datang baru dapat. Jadi guru tak boleh emosi. Maknanya fokus kat situ sampai tinggal pelajaran. Ni tinggal lah. Saya bagi ruang tadi lama kan. Lama tapi tak boleh fokus situ je. Kita ada banyak lagi pelajaran ni. Saya nak bagi faham supaya nanti ustaz belum settle lagi, belum dapat lagi ustaz dah pindah. Jangan. Itu namanya ikut hawa nafsu. Kita ni dengar baik-baik ya. Saya kaitkan dari sudut rezeki lah. Dia sama ni. Ilmu adalah satu daripada rezeki ilmu ni. Bila kita tak dapat, kita jangan ikut nafsu. Nak lagi, ulang lagi. Sampai ilmu kita hanya berfokus itu saja sampai kita ilmu yang lain kita tak bincang. Rugi tak? Rugi. Itu sebab saya lalu ini benda ni pengalaman saya ngajar dululah. Oh boleh ni, boleh. Cuba. Sedangkan Allah belum berkehendak untuk dia dapat. Seorang, maaf jangan saya kongsilah ni. Anak murid saya 6-7 orang semua dapat. Tinggal satu orang tu. Maaf saya Mak Jah panggilan dia Mak Jah. Mak Jah seorang je tak dapat. Jadi dia tension. Ustaz pula, boleh semua orang dapat. Mesti awak boleh. Awak mesti boleh sebab 6 orang semua dapat elok je. Awak takkan tak dapat kan? Boleh. Cuba lagi. Akhir sekali apa berlaku Haji? Ni cerita pengalaman lah. Menangislah Mak Jah ni. Tiba-tiba dia menangis teresak-esak. Dalam keletihan dia mengulang dengan letih tu. Ulang. Ustaz pula suruh ulang. Boleh. Lagi ulang. Boleh. Lagi ulang. Menangis. Bila dia menangis. Jadi saya ni tersentak lah. Terkejut lah. Nangis ni. Saya pun terdiam. Kenapa pula macam ni? Jadi macam ni. Jadi itu penting. Kita ni kalau kita nak sebagai guru ni, dia kena ada ilmu, kena faham ilmu akidah. Rezeki ni, jangan kita kejar sampai kita lupa benda lain. Tahu tak? Benda lain apa je? Lupa nak ibadah pada Allah. Lupa nak berkongsi ilmu yang lain. Lupa bermasyarakat. Sebab kita fokus pada benda tu. Fokus kita aku nak dapat duit banyak. Aku dapat duit banyak. Jadi kita kerja untuk itu sampai lupa tanggungjawab yang lain. Jangan. Sebab bila tak dapat, maknanya Allah belum berkehendak untuk kita dapat hari itu. Allah uji kita, itu satu ujian. Ujian nak tunjuk apa Haji? Rezeki ni siapa punya? Siapa yang bagi Haji? Allah bagi. Haji tahu tak apa berlaku pada Mak Jah Haji? Ni saya nak sambung cerita ni. Nak bagi faham ni. Jangan tension lah. Jangan takut. Jangan payah ni. Jangan sebut payah. Jangan sebut. Jadi selepas Mak Jah tu menangis, kita kawan-kawan dia tenangkan dia lah. Tenangkan dia sampai dia reda. Jadi saya istighfar juga. Sebab mana ada guru yang nak anak murid dia tak dapat. Tak ada. Saya istighfar, saya cakap macam ni. Macam ni Mak Jah. Okay, tak apa, tenang. Kita sambung minggu depan. Catat dulu dalam buku. Tandakan ke Quran tu. Dia pun tanda. Tahu je apa berlaku? Minggu depan, kelas yang sama, sampai giliran Mak Jah, saya cakap Mak Jah, huruf minggu lepas. Huruf minggu lepas tu ulang balik nak dengar. Sekali dia baca betul lagi. Bila betul, saya tanya dengan dia. Bukan huruf ni Mak Jah. Huruf lain saya rasa. Yang ini dah betul. Tak ada Ustaz, huruf ni yang belajar minggu lepas. Tak, sebab susah dia nak baca minggu lepas tu. Takkan tiba-tiba dapat. Baru dengar terus betul, takkanlah tiba-tiba kan nak kena betulkan dulu. dia pun pening. Ustaz, huruf ni lah saya dah tanda ni huruf ni. Kalau huruf tu, saya cakap dia, kalau huruf tu
Saya belum ajar lagi. Saya belum minta ulang. Baru nak minta ulang ni. Takkanlah tiba-tiba betul. Dia pun terpinga juga. Terpinga dia. Allah, macam mana ya? Huruf apa ya Ustaz? Kata dia. Okeylah, macam ni saya cakap dengan Mak Jah. Mak Jah. Lepas belajar dengan saya minggu lepas tu, Mak Jah ada tak belajar dengan sesiapa lah selain saya. Ini ajar Zaitun lah, kata dia. Oh, ajar Zaitun. Ajar Zaitun cuba bantu saya jugalah. Lepas Ustaz ajar tu saya tak faham, tak dapat. Haji nampak tak apa yang saya maksudkan? Iaitu apa dia? Allah SWT pun menguji seorang guru. Maknanya, ilmu ni, walaupun daripada lidah guru yang lebih mengetahui di kalangan anak murid, tapi tetap Allah kata apa? Rezeki ni aku yang bagi. Guru hebat macam mana pun, kalau Allah tak nak bagi, dia faham. Tak nak bagi, dia faham. Pusinglah banyak kaedah macam mana, dia tak dapat. Tapi selepas dia mengaji dengan saya, dia semak sekejap dengan Ajar Zaitun. Ajar Zaitun kesian kat dia. Ajar Zaitun mungkin dapat idea lain mungkin. Dia tunjuk, dia dapat. Nampak tak? Nak tunjuk kat sini bahawa rezeki tu tak boleh kita yakin kita yang boleh bagi pada dia. Rezeki ni siapa yang bagi? Allah. Allah bagi. Kadang-kadang Allah bagi tu bukan melalui kita pun. Kadang dia baca, dia ulang sendiri. Bila dia baca minggu depan, baca dah elok, saya terkejut. Bila belajar ni? Saya ajar minggu lepas, punyalah payah nak dapat. Dia kata, saya pun tak tahulah Ustaz. Saya balik rumah, saya buat latihan, saya ulang. Saya bacalah depan Ustaz ni. Nampak? Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi dan keadaan saya tak semak pun kat rumah dia baca tu. Tahu-tahu baca betul. Jadi apa pengajaran Haji? Allah SWT nak didik kita bahawa semua rezeki yang ada ni, apa bentuk cabang sekalipun, termasuk ilmu satu cabang daripada rezeki yang bagi Allah. Kita ni hanya sebab sahaja Haji. Sebab saja. Sebab untuk apa? Supaya manusia di dunia ni kena ada tertib usaha tu. Nampak Haji? Usaha memang kena ada. Dapat tak dapat itu jangan kita risaukan. Sebab manusia hanya disuruh Rancang. rancang, usaha sekadar mampu. Jadi saya letakkan tertib. 3 kali ulang Haji, tak dapat Haji, relax. Kita sambung tanda dulu, kita sambung yang lain. Okey, sekarang sambung. Yang lama sangat kan tak settle, rugi. Ilmu dia 3 kali ulang tak dapat tak apa. Sambung, kita nak settlekan ni. Okey, sekarang sambung Jangan sedih-sedih. Boleh saya diam, tak kata betul ke, tak kata salah tu maknanya belum tepat lagi tu. Sambung dulu. Dengar saya baca Sami'a. Jangan dengung lagi. Lepas baru bibir tukar kepada mim berserta dengung. Dan saya baca Sami'an basira. Baca ramai-ramai. Sami'an basira. Okey, cuba seorang-seorang. Jangan takutlah, cuba. Cuba je. Dapat tak dapat nombor 2. Dia Nak cuba betulkan kan, tu. Nak betulkan. Ya, sila. Sami'an basira. Ain bari atas je. Jangan an. Bari atas. Sami'a. Yes. Sami'a. Sami'a basira. Nanti. Lepas baru naik ke hidung dengung. Sami'an. Tu bunyi dia. Bibir rapat. Suara ke hidung. Sami'an basira. Aywa ahsanta. Dah betul lah tu. Dah nampak dah. Okay. Next. Siapa lagi boleh baca? Brad. Okey, Ustaz. Ya, Tania. So, saya baca. Silakan. Sami'an basira. Okey, lagi sekali buat latihan. Sekali lagi. Sami'an basira. Okey, bagus Tania. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, siapa lagi? Sila.
Saya cuba. Ya, sila. Sami'a basira. Ayuh. Lagi sekali cuba. Sami'a basira. Okey, lepas A. Lepas A, baru naik ke hidung. Am. Okey, cuba. Sami'a basira. Okey, bagus. Dah jumpa, Tania. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Siapa lagi? Silakan kan. Cuba. Adik cuba lagi. Saya cuba lagi, Ustaz. Boleh Haji. Tak ada masalah. Silakan. Sami'an basira. Okey. Bagus Haji, tahniah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Haji. Ada lagi siapa nak ulang? Rasa tak puas hati nak semak Ustaz lagi sekali? Ya, boleh. Nak cuba, boleh. Sebelum kita tutup. Ada Okey. Kita cuba yang tanwin balik bawah. Sama macam tadi, cuma balik bawah. Mim makani. Ikut saya bunyi ni. Ni. Lagi ni. 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 Ingat, cuba ingat bunyi tu, jangan ubah bunyi tu. Ingat ni tu, jangan ubah. Sekarang kita nak dengungkan. Dengung, bibir tukar pada mim berserta dengung. Dengan saya baca ni jaga dulu, lepas tu baru dengung. Ni. Cuba semua. Okey. Okey, cantik. Sekarang kita baca habis. Mim makanin ba'id. Baca semua. Min makan ba'id. Ayuh, santum. Baca seorang-seorang. Cuba. Cuba dulu. Tak apa. Saya Sila. baca Ustaz. Silakan. Min makanin ba'id. Ayuh, lagi sekali latihan. Ulang lagi sekali. Min makanin ba'id. Nim. Yes. Okay. Min makanin ba'id. Okay, bagus Tania. Ustaz. Sama-sama. Okay, mantap. Siapa lagi? Silakan. Saya cuba Ada? Ustaz. Ya, sila. Mim makanin ba'idat. Lagi sekali. Ba'id. Lagi sekali. Mim maka Mim makanin. Okay. mim makani ba'id. Okay, ikut saya. Nim ba'id. Nim ba'id. Okey, dah betul. Tahniah. Siap Ustaz. Ayuh, okey kita kejar masa sikit. Dah habis Okey, Saya cuba, asal Ustaz. jelas. Saya cuba, Ustaz. Min sila. makanin ba'id. Okey. Dengar saya baca. Okey, itu dah okey je. Yang bawah ni. Waqi'u. Bunyi u. Ikut saya. U. Waqi'un. Okey, ikut saya. Waqi'u. Ikut saya baca. Waqi'un. Okey, sekarang lepas au, ingat baris au satu harakat, jangan ubah au. Lepas au baru dengung, baru tukar mim. Dengar. Waqi'un bihim. Cuba. Waqi'um bihim. Okey, lagi sekali buat latihan.
waqi'um bihim. Okey. Tahniah. Haji, ulang lagi kali ketiga Haji. Haji suka buat latihan. Okey, lagi sekali. Mantap. Waqi'um bihim. Tak jadi tu, tak jadi Ji. Dia kan tu kata dia lari. Sekejap jadi, sekejap jadi. Waqi'u. Jangan sengau dulu. Lepas baru sengau. Nampak? Tak sengau, baru sengau. Jangan dulu sengau. Waqi'um bihim. Okey. Ada perubahan Haji. Tahniah. Terima kasih Ustaz. Mantap Haji. Okey, siapa cuba lagi? Saya cuba Ustaz. Okey. Silakan. Waqi'um bihim. Okey, lagi sekali latihan. Mantap kan? Waqi'um bihim. Okey, last lagi sekali. Waqi'um bihim. Ayuh. Okeylah tu. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, siapa lagi nak cuba? Siapa nak cuba, silakan. Ada lagi yang nak cuba? Okey, habis Haji. Tengok bawah lah tajuk lain, ada scene pula. Okey, saya ingat sampai situ dulu. Ingat saya kata tadi, kalaulah saya kata belum tepat, saya senyap, maknanya saya tak rasakan dia atau tidak, maknanya belum tepat lah tu. Jangan sedih jangan sedih. Tolong jangan sedih. Tolong jangan sedih. Ikut pengalaman saya mengajar Quran ni, Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Dia pun nak tunjukkan kepada saya juga, yang mana saya pun tak boleh nak bagi rezeki bunyi ataupun bacaan yang betul itu kepada anak murid juga. Walaupun kita baca betul, anak murid belum faham juga. Jadi apa perlu buat? Jangan berhenti belajar. Minggu depan mungkin kalau saya mak jadi, minggu depan kalau saya mak mungkin betul Allah bagi malah lebih kemas cantik buatnya. Kadang-kadang benda ni berlaku memang begitu. Keajaiban Al-Quran ni dia memang tunjuk pertama kepada guru Quran tu sendiri. Kalau saya nak kongsi cerita ni dah 10:38 ni. Cerita apa? Cerita tentang Quran yang saya sendiri alami, anak murid saya alami. Quran ni tuan-tuan, bila tuan-tuan tak berhenti belajar, tuan-tuan baca banyak huruf yang kita betulkan ni berulang-ulang. Bukan saja baca ni tuan-puan, ayat Quran ni. Kita baca tu, Allah Ta'ala bagi 10 kebaikan bagi setiap huruf yang kita baca. Kebaikan itu dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata dia apa? Satu huruf yang dikatakan 10 kebaikan, antara bentuk kebaikan tu satu huruf kebaikan antaranya Allah mudahkan urusan kita. Lepas tu Allah mudahkan urusan sakit kita, Allah mudahkan urusan kerja kita. Jangan main. Kalau saya cerita bab sakit saya, sakit tu baik dengan cepat. Yang bagi saya lah, kalau ikut kawan-kawan saya yang sakit macam saya, mustahil boleh baik secepat itu. Saya ada sleep disk. Saya ada sleep disk. Tak boleh bangun. Mengesot. Menyeret badan sebab terlampau sakit. Tak boleh nak bangun tegak, tak boleh. Sakit itu macam renjatan elektrik. Dia kalau tersepit tu, urat tu, terus terjaga. Daripada tidur terjaga. Banyak kali lah. Punyalah sakit, tak boleh cakap. Sebab urat saraf tersepit dekat tulang belakang tu. Sakit sangat. Tapi ketika itu Allah Ta'ala kuasa. Dia tak bagi saya ingat teknik tu. Teknik doa tu. Setelah seminggu nak masuk 2 minggu lah saya dah balik kampung. Jumpa satu katil, nama dia katil Serajim. Katil Serajim ni bukan nak promote Ini yang saya cerita ni. Katil Serajim tu orang lain pakai juga. Dia jadi biasa-biasa. Tapi bila saya pakai 40 minit duduk atas katil tu. Atas katil. Pendek cerita, duduk situ 40 minit. Saya baru teringat doa. Ya Allah, baikkanlah sakit ini untuk aku terus mengajar Al-Quran. Simple je doa saya.
Lepas tu saya duduk, baring kat katil tu 40 minit. Tempat tidur lah. Selesai dia bunyi tet kat mesin tu, dah habis lah. Saya duduk ni, saya bangun. Bila saya bangun, saya duduk balik. Kenapa saya duduk balik? Sebab sakit yang sangat-sangat tu, tiba-tiba tak ada langsung. Dia jadi hilang beban tu. Saya duduk balik sebab saya tak percaya kan. Tak percaya. Mana pergi sakit tadi tu. Bangun duduk. Ni keluarga saya tegur lah, kenapa ni? Bangun je lah. Bangun je lah, berduduk balik. Dah habis dah kan? Tak, masalah sekarang ni yang sakit sangat tu mana perginya? Yang sakit sangat tadi tu. Saya pegang belakang. Termenung jugalah. Tak, yang sakit tadi tu mana pergi? Saya tanya orang sebelah ni. Okey, tadi ada sini sakit sangat ni. Nampak tak? Saya muhasabah balik diri saya fikir, aku buat, tadi doa. Saya doa macam ni. Kemudian ikhtiar saya tadi, saya cubalah duduk baring kat situ dengan izin Allah. Sampai sekarang baik. Hilang. Dalam tempoh seminggu lebih sikit, hilang. Nak tunjukkan bahawa Quran ni, dia boleh bagi kita bantuan syafaat kat dunia lagi. Jangan cerita kat akhirat. Kat dunia lagi Allah Ta'ala bantu kita dengan sebab Al-Quran. Sebab apa? Sebab ganjaran tadi baca. Kita baca satu huruf, Allah bagi ganjaran kebaikan. Kesihatan dan sebagainya. Itu satu huruf. Kalau kita ulang tadi, sebut yang salah tadi, ulang. Banyak dapat tu. Yakinlah dengan Allah. Jangan yakin dengan saya tak ada apa-apa. Yakinlah dengan Allah. Satu masa kita perlukan dia. Perlukan bantuan Al-Quran itu. Syafaat Al-Quran. Kenapa saya kata syafaat ataupun tawasul syafaat Al-Quran itu? Saya sebut Al-Quran tadi. Ya Allah, pulihkanlah sakitku ini untuk aku terus menyampaikan Al-Quran. Nampak ayat ujung tu? Al-Quran ujung dia tu. Jadi dengan izin Allah, Allah Maha Kuasa, Allah angkat, cabut penyakit yang teruk tadi sekejap je, sekelip mata. Kun fayakun, hilang terus daripada badan seseorang. Wallahualam, itu satu cerita. Saya banyak cerita lagi yang nak kongsi sebenarnya bab Quran ni. Lagi lama tuan-puan bersama Quran, tuan akan dapat banyak ganjaran di sisi Allah yang menakjubkan, yang orang lain secara umumnya tak dapat macam tu. Jangan tinggalkan Quran. Susah macam mana baca, belajar, terus belajar. Wallahualam. Semoga kita InsyaAllah. Jangan sedih-sedih. Tolong. Minggu depan kita jumpa lagi. Okey? InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Amin doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amin. Allahumma nastahfizuka ma 'allamtana wa dhakkirhu 'inda hajatina ilayh. Amin. Wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ditangguh di tasbih kafarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, okey, sama-sama, jumpa lagi. Ustaz, doa kami terang hati doa Ustaz. Amin, insya-Allah. Saya pergi umrah, semua saya doa anak murid saya pergi umrah. Setiap tempat saya pergi tu, kat makam Ibrahim bermula situ. Masuk kat Hijri Ismail, solat sunat tu, doa anak murid saya lagi. Kalau tuan-puan pun pergi umrah, jangan lupa saya lah, doa lah untuk guru-guru ni. InsyaAllah Ustaz, terima kasih. Tuan-puan yang kena doa, tuan-puan lebih Allah angkat daripada saya. Saya pun tak tahu doa saya diterima tidak. Yang pasti doa, kita doa dan terus berdoa. Wallahualam. Terima kasih doanya semua ya. Saya akan doa semua dipermudahkan, diberi keterangan hati, diberi ganjaran. Ingat, yang kita baca tu ganjaran tu Allah bagilah pada orang yang bersama kita malam ini. Bagilah. Ya Allah, murahkanlah rezeki dengan sebab Quran tadi tu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat je ya. Okey, terima kasih Ustaz. Minggu depan sambung apa Ustaz? Sama-sama Haji. Minggu depan sin. Sin kecil. Sin kecil. Sin kecil. Sin kecil tu. Apa maksud sin kecil? Dalam Al-Quran, sin kecil. Tanda sin kecil.
Okay, jumpa lagi ya. Jumpa semua.